Kali ini kita akan mempelajari pula tentang kata dasar. Sebelum itu, cikgu harapkan kamu dapat membuka buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 1 pada muka surat 73 dan juga buku aktiviti pada muka surat 81 dan 82. Okey, jelasnya. Okey. Kamu sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu mengharapkan agar kamu dapat membina ayat menggunakan kata dasar berdasarkan gambar. Okay. Jadi, sebelum kita selak lembaran di dalam buku teks, apa kata kalau kita kenal dahulu apa yang dikatakan kata dasar? Kata dasar atau kata akar ialah kata yang boleh menerima imbuhan atau yang boleh mengalami proses pemajmukan menjadi kata majmuk dan penggandaan, boleh digandakan. Contoh, ambil. Kita boleh meletakkan imbuhan menjadi mengambil, ambilan, diambil, pengambilan. Itu beberapa contoh kata dasar ambil yang diberikan imbuhan awalan dan juga apitan. Baik. Begitu juga dengan datar. Kedua-dua contoh ini diberikan di dalam buku teks. Datar kita boleh berikan imbuhannya dataran, mendatar, atau didatarkan. Sekarang kita lihat buku teks pada muka surat 73 untuk kita belajar secara lebih jelas dan lebih mudah untuk kita memahaminya. Jom buka buku teks muka surat 73. Pada muka surat 73, tajuk yang diberikan adalah kata dasar dan tajuk utamanya hak bersama. Hak milik bersama. Situasi 1. Kita baca bersama-sama. Saiful, bukankah kamu hendak bermain di taman permainan? Oh, saya telah membatalkan hasrat saya itu, ayah. Alat permainan banyak yang telah rosak. Rumput pula panjang. Dalam dialog Saiful itu tadi, terdapat 3 perkataan yang diwarnakan dengan warna merah. 3 perkataan ini adalah kata dasar. Sebelum kita pergi kepada dialog seterusnya, cuba kita lihat dulu apakah imbuhan-imbuhan ataupun kata majmuk yang boleh dibentuk daripada perkataan-perkataan ini. Kita mulakan dengan perkataan alat. Alat bermaksud perkakas. Imbuhan yang boleh diberikan adalah alatan, yang bermaksud bermacam-macam alat. Kita juga boleh memasukkan imbuhan apitan, menjadikan kata dasar alat itu sebagai diperalatkan. Diperalatkan ini bermaksud dipergunakan. Kita boleh juga gunakan memperalatkan, mempergunakan, juga mempunyai maksud yang hampir sama. Selesai? Perkataan yang pertama, kita pergi kepada perkataan yang kedua, iaitu rosak. Rosak bermaksud tidak sempurna lagi, sudah tidak baik, dah tak elok lah. Imbuhan yang boleh kita gunakan, merosakkan. Imbuhan apitan, yang membawa maksud memusnahkan. Dirosakkan. Penggunaan imbuhan di untuk kata dasar biasanya akan menjadikan ayat itu ayat pasif. Dirosakkan bermaksud dimusnahkan. Kerosakan, kemusnahan. Manakala perkataan yang ketiga dalam perenggan ini adalah panjang. Panjang bermaksud tidak pendek. Imbuhan yang boleh kita berikan terpanjang, paling panjang. Berpanjangan, berterusan. Jelas. Okey, kita pergi kepada dialog yang seterusnya. Kita mesti mengambil tindakan.
Mari kita melihat kerosakan di sana. Kemudian boleh kita laporkan perkara ini kepada Jawatan Kuasa Kebajikan Taman. Itu adalah kata-kata Encik Kumar. Ada berapa perkataan yang diwarnakan dengan warna merah? Ya, ada 3 perkataan yang diwarnakan dengan warna merah dan imbuhan untuk perkataan itu ditandakan dengan warna hijau. Mengambil, kata dasarnya adalah ambil. Ambil juga boleh diletakkan imbuhan di untuk menjadikannya ayat pasif, diambil. Perkataan yang kedua yang disebutkan oleh Encik Kumar adalah lihat. Imbuhan yang diberikan adalah melihat. Melihat maknanya menengok. Lihat maknanya tengok ataupun menonton. Perkataan yang ketiga yang diungkapkan adalah perkataan laporkan. Laporkan adalah berdasarkan kata dasar lapor yang telah diberi imbuhan kan. Lapor bermaksud adu. Laporkan maknanya membuat laporan. Buat sahaja laporan, laporkan sahaja. Kita sambung lagi dialog yang kita baca pada muka surat 73 tadi. Itu idea yang baik, Encik Kumar. Mari kita pergi. Ada satu perkataan, yaitu baik, yang diletakkan dengan warna merah. Baik adalah kata dasar. Baik bermaksud elok. Kalau kita nak berikan imbuhan pada perkataan baik, bolehlah kita masukkan terbaik. Okey? Selesai tentang situasi 1. Sekarang kita lihat pula situasi 2. Tindakan membaiki taman permainan. Arahan yang diberikan adalah membina ayat menggunakan kata dasar berdasarkan gambar situasi 2. Kata dasar yang diberikan adalah ganti, potong, ketat, dan cat. Okey, kita lihat satu persatu. Kita lihat yang pertama, ganti. Ada 2 watak di situ. Kita masukkan namanya. Encik Samad membantu Encik Hamid. Gunakan kata dasar yang diberikan, ganti, imbuhan yang sesuai, menggantikan. Pandai. Menggantikan, gantikan apa? Tempat duduk buaian. Sebab apa kena ganti? Yang telah rosak. Jadi ayat lengkapnya, Encik Samad membantu Encik Hamid menggantikan tempat duduk buaian yang telah rosak. Kita letakkan imbuhan pada kata dasar ganti. Kita lihat yang kedua. Potong adalah kata dasar. Ada seseorang yang sedang menggunakan mesin pemotong rumput. Jadi kita boleh letakkan satu nama di situ. Encik Saiful contoh. Encik Saiful memotong. Kita letakkan imbuhan me di depan imbuhan awalan. Melakukan kerja-kerja pemotongan. Memotong rumput yang sudah panjang di taman permainan itu. Itu senang ya. Okey, yang ketiga, ketat. Dia pusing skru bagi ketat ya. Jadi apa yang ayat yang boleh kita gunakan? Kita letakkan satu nama watak lagi situ. Encik Hamzah. Encik Hamzah mengetatkan skru pada pemegang, apa nama alat tu? Ya, jongkang jongkit. Ayat lengkap, Encik Hamzah mengetatkan skru pada pemegang jongkang jongkit. Dapat ya? Okey. Seterusnya, cat. Kata dasarnya cat, kita tambahkan imbuhan mengecat. Letakkan satu watak. Encik Hasbullah. Encik Hasbullah mengecat papan gelongsor itu dengan warna apa? Ya, warna biru. Pandai. Selesai.
Selesai, mudah sahaja. Bagaimana kita nak belajar tentang kata dasar ini?